Bertemu kembali, keputusan Mahkamah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sudah pasti memberi tamparan hebat terhadap UMNO, khususnya dalam persediaan untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Bagaimana situasi ini mengubah persediaan parti itu dalam usaha untuk mengekalkan kepercayaan pengundi? Untuk mengupas lebih lanjut, saya mahu bersama dengan penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Siva Murugan Pandian. Prof, menarik dalam segmen yang sebelum ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan UMNO continues to be a formidable force, masih lagi satu gagasan yang kuat. Banyak bergantung kepada orang Melayu khasnya yang berada di pedalaman, di luar kawasan-kawasan bandar. Keputusan Mahkamah Persekutuan semalam yang mengekalkan hukuman dan sabitan terhadap Datuk Seri Najib. Adakah Prof merasakan bahawa keputusan itu menjejaskan sentimen pengundi-pengundi kelompok ini terhadap UMNO dalam PRU15 atau tidak akan ada sebarang perubahan? Ya, kita harus melihat bahawa Datuk Seri Najib Razak adalah satu institusi sebagai seorang sosok yang telah membawa kepada kebangkitan UMNO selepas peristiwa keputusan pilihan raya umum ke-18. Akan ada satu tempoh masa fasa di mana UMNO perlu bersedia untuk mengimbangi kedudukan dalam parti yang barangkali akan mewujudkan perpecahan sedikit, sertakan disebabkan oleh apa yang sedang berlaku. Tetapi waktu yang sama saya percaya dalam merapatkan barisan ataupun sahnya, UMNO juga harus melihat bahawa personaliti ini barangkali akan terus memainkan peranan sebagai de facto sebagaimana yang pernah kita lihat dimainkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998 selepas pemecatan beliau dari parti dan juga kerajaan. Yang kedua, kita juga harus melihat parti ini merupakan parti siasah yang kuat dari segi akar umbi dan jenderanya. Tapi dengan kehilangan seorang panglima yang telah mengemudi selama 4 tahun, walaupun tidak mempunyai jawatan dalam parti, kesiapsiagaan parti banyak bergantung kepada apakah mereka melihat perlunya satu pasukan yang mantap untuk menepis daripada bersifat defensif menjadi ofensif dan juga mengimbangi keberadaan institusi kehakiman dengan keupayaan untuk menyaingi apa saja yang cuba dilemparkan kepada parti agar persiapan mereka tidak terganggu berhadapan dengan PRU ke-15. Adakah Prof merasakan keputusan Mahkamah yang mendapati Najib Razak bersalah ini sama ada option satu, kemungkinan satu akan menjejaskan sentimen terhadap UMNO dalam PRU15 akan datang, atau sebaliknya berupaya digunakan oleh kepimpinan UMNO sebagai salah satu retorik atau modal politik yang mengatakan parti itu ditekan dan ditindas dan sebagainya? Ya, saya melihat bahawa jika UMNO berupaya untuk menukar naratif dan melihat ini sebagai satu usaha untuk mengikat, menyulam dengan sejauh manakah itu dilihat sebagai hukuman politik, barangkali simpati akan meningkat dan juga membawa ketaatan kepada parti daripada personaliti, dan yang kedua membawa sedikit daripada pengundi atas pagar untuk menyokong terus parti UMNO. Tetapi jika gagal untuk mengekalkan naratif tersebut, sudah pasti itu akan menjejaskan persiapan UMNO. Dalam dua senario ini sudah pasti ia bergantung kepada sejauh manakah UMNO bersedia untuk menggunakan segala aset yang ada, khususnya media sosial, untuk memastikan bahawa naratif penjenamaan, pemasaran yang cuba dilakukan itu bersifat komprehensif dari segi kandungannya, komunikasi itu jelas, supaya memberikan keyakinan dan kepercayaan dan keluar dari defisit kepercayaan yang pernah dilalui pada tahun 2017 dan 2018. Jika itu dapat dilakukan, barangkali itu tidak akan menjejaskan kedudukan UMNO, melainkan wujud lagi rentetan peristiwa lain yang barangkali akan memberikan impak kepada persiapan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Dan rentetan peristiwa lain itu membawa saya kepada soalan seterusnya, Prof. Ada lagi beberapa individu dalam kepimpinan UMNO, malah kepimpinan tertinggi, yang masih lagi ada kes mahkamah yang berjalan. Sejauh manakah ini akan memberikan kesan kepada sentimen, jika memberikan kesan kepada sentimen dalam PRU akan datang? Ya, ia boleh memberikan impak kerana dilihat kita tidak berkompromi dengan soal integriti politik. Ia juga bergantung kepada sejauh mana isu-isu itu berjaya melahirkan keyakinan bahawa ia adalah semata-mata satu pembunuhan karakter ataupun bersifat hukuman politik. Jika itu dapat dilakukan, barangkali itu tidak akan membawa kedudukan yang terlalu jauh
bagaimana yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bahawa UMNO masih lagi merupakan parti yang utuh dari segi kekuatannya, tapi ia perlu diperkuatkan, dipastikan tidak terjejas dengan kehadiran beberapa isu yang lain bersifat bersampingan kerana persekitarannya sudah berubah. Jika isu itu secara berterusan dimainkan, maka itu boleh menyebabkan berada dalam pemikiran rakyat, sama ada rakyat memilih untuk tidak keluar mengundi ataupun akan kembali kepada kedudukan yang pernah kita lihat pada tahun 2018. Kesemua ini bergantung kepada sejauh mana jentera dan juga persiapan parti, panglimanya bersedia untuk memapar satu agenda setting yang baru, naratif yang baru untuk memulihkan imej yang barangkali akan digunakan pakai secara berterusan oleh pesaing politik mereka, kerana ini juga adalah modal pemasaran bagi pesaing politik selepas melihat kedudukan yang baik bagi UMNO mengikut nota kaki atau merujukan kepada keputusan Sarai Melaka dan Johor. Saya tahu Prof, kita sedang bincang berkenaan dengan persiapan UMNO dan juga parti lain menuju ke PRU15, tapi saya ingin menjangkau sedikit. Kita fikirkan situasi hipotetikal. Selepas PRU15, ramai yang menjangkakan bahawa tidak akan ada satu kumpulan atau gagasan yang mendapat kuasa yang cukup besar seperti dahulu. Malah Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa itu mungkin senarionya selepas PRU15. Jadi dalam senario itu bagaimana? Kerana kita lihat sekarang mungkin UMNO akan menang sejumlah kerusi, tetapi parti itu mungkin sudah menjadi sedikit toksik untuk dijalin sebarang kerjasama politik. Kerana sebelum ini mereka mengatakan ia adalah tomahan dan sebagainya apabila kita cakap rasuah. Tapi ini kali pertama yang ia sudah disahkan oleh mahkamah di peringkat tertinggi. Dalam situasi selepas PRU15, adakah Perikatan Nasional akan melihat UMNO sebagai terlampau toksik untuk bergabung membentuk kerajaan maupun PAS maupun mana-mana gagasan lain? Dan bagaimana jika situasi itu berlaku? Dalam konteks negara kita ada 3 perkara yang harus kita jadikan sebagai asas untuk melihat kepada politik tanah air. Satu, politik negara kita adalah politik angka. Kedua, politik mempunyai segala kemungkinan. Yang ketiga, tidak ada musuh atau perlawan yang tetap, hanya bagaimanakah ia memberikan kuasa dan kedudukan. Bermakna itu akan dinilai, tetapi kita pernah melihat penjajaran politik pada Mac 2020 membabitkan UMNO sendiri yang ketika itu ada pemimpin yang diheret dan juga dilakukan pendakwaan ke mahkamah. Bermakna pasca pilihan raya yang ke-15, jika berada dalam kedudukan di mana tidak ada parti yang mendapat majoriti, saya percaya yang akan menjadi kingmaker adalah daripada Sabah Sarawak. Kerana di Semenanjung jelas sejumlah kursi yang bakal dimenangi oleh Parti Nasional dan juga Pakatan Harapan, dan bagaimanakah kedua-dua pihak ini mampu untuk mengimbangi kedudukan itu dengan Parti Sabah Sarawak. Dan dalam konteks itu, saya percaya yang mahu dilihat adalah pembentukan kerajaan dan bersedia untuk membiarkan soal integriti politik, soal keabsahan dihasilkan berdasarkan kepada legitimasi yang memungkinkan mereka membentuk kerajaan dengan sesiapa sahaja yang bersedia untuk bergerak bersama dalam membina sebuah negara yang barangkali mahu melihat Malaysia baharu selepas. Ya, sekali Prof. Selepas Datuk Seri Najib didapati bersalah di mahkamah yang tertinggi, dan ketiadaan Datuk Seri Najib sekarang di dalam UMNO, satu figura yang agak berpengaruh. Datuk Seri Zahid juga berdepan dengan kes mahkamah masih lagi berjalan. Adakah satu langkah drastik perlu dilakukan untuk memulihkan keyakinan dan kepercayaan pengundi, iaitu penstrukturan semula secara total dalam parti ini dan mungkin menaikkan ramai pemimpin baru, pemimpin muda dan sebagainya ke peringkat kepimpinan yang tertinggi? Ya, saya percaya bahawa mana-mana parti sekalipun harus mempunyai sistem penstrukturan pelapisan pengambilan alihan jawatan dan kedudukan dalam parti. Barangkali UMNO boleh melakukan itu, tetapi selepas ROS meluluskan keputusan untuk memindahkan pemilihan parti selepas pilihan raya umum, parti harus melakukan sesuatu untuk memastikan bahawa ia akan terus kekal signifikan dan relevan kepada generasi akan datang dengan mengambil kira persekitaran yang sudah berubah, bagaimana persekitaran itu memerlukan kepimpinan yang berwibawa, ada kredibiliti reputasi yang seiring dengan perubahan yang berlaku. Tidak boleh terikat dengan pemikiran jumud ataupun konvensional. Sudah pasti yang diperlukan adalah pemantapan dalam membina parti ini ke arah masa depan yang lebih baik. Malahan, ia boleh dimulakan melalui pemilihan calon pada PRU ke-15, tetapi sebelum itu juga penstrukturan parti boleh dilakukan dengan mengambil kira kedudukan beberapa pemimpin. Misalnya, Tok Mat sendiri telah mengetuai jentera pilihan raya, telah mengetuai beberapa siri keputusan menjelajah
ke seluruh pelosok negeri untuk melihat kepada kedudukan apakah itu figura yang harus kita lihat selepas ini. Baik. Prof. Siva Murugan Pandian, terima kasih. Prof. Siva Murugan adalah penganalisis politik Universiti Sains Malaysia atau USM dan sudah tentu isu ini dibincangkan dengan begitu hangat dan rancak oleh rakyat susulan keputusan Mahkamah Persekutuan semalam.